Alhamdulillahi Rabbil Alamin al-qail afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Adakah mereka tidak melakukan tadabbur, yakni memerhatikan dengan teliti Al-Quran, atau hati mereka terkunci? Wassalatu wassalamu ala Rasulillah al-qail khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajarnya, menyebarkannya kepada yang lain. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma ja'alna minal ladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kesempatan dan keselamatan untuk kita bertemu pada malam yang diberkati, pada malam Jumaat ini. Dan insya-Allah pada malam ini kita bersama dengan ayat 9 hingga ayat 18, ayat 9 hingga ayat 18 surah Al-Kahfi. Alhamdulillah, perjalanan saya untuk hadir kemari adalah sebuah perjalanan yang mencabar kerana hujan lebat daripada Kuala Lumpur sampailah ke UTM. Terima kasih kepada pihak Pusat Islam UTM dan kepada pihak Badar kerana tidak jemu-jemu untuk menyediakan majlis pengajian seperti ini kepada siswa-siswi dan juga masyarakat yang berhampiran untuk mendapat manfaat daripada ilmu tafsir daripada kitabullah Al-Quran. Adik-adik yang dihormati dan dikasihi sekalian, tanpa membuang masa, ayuh kita mengambil ibrah daripada kisah pemuda Al-Kahfi yang telah dirakamkan kisahnya di dalam surah Al-Kahfi. Dan apabila kisah mereka ini menjadi ayat Allah, maka kisah mereka akan harum mewangi sampai hari kiamat. Saya harap semua adik-adik boleh nampak saya, dan segala penghalang itu dihapuskan sekiranya anda tidak nampak saya. Macam kipas ni, tolong alih, saya tak selesa, saya tak nampak anda. Minta tolong untuk alihkan kipas ni supaya saya boleh nampak semua dan semua boleh nampak saya. Malam ini kita tidak ada banyak masa, kita hanya ada lebih kurang 90 minit daripada sekarang. Ia memerlukan anda ada mushaf Al-Quran ataupun aplikasi surah Al-Kahf di dalam handphone anda. Dan apa yang akan saya kongsikan kepada anda adalah 10 ayat daripada kisah pemuda Al-Kahfi. Apa yang akan berlaku pada malam ini adalah apa yang berlaku kepada pemuda-pemuda tersebut sebelum mereka ditidurkan Allah Azza wa Jalla. Ini siri yang pertama. Siri yang kedua, kalau ada rezeki kita akan bertemu lagi untuk mengupas apa yang berlaku apabila mereka dibangunkan daripada tidur. Kalau saya tanya pada adik-adik, kamu semua sudah ada jawapan sebenarnya kepada cerita ini, iaitulah pemuda-pemuda yang melarikan diri demi memelihara iman dalam hati mereka. Mereka diancam bunuh oleh raja yang kafir pada waktu itu. Lalu Allah mempertemukan mereka dengan lokasi yang mereka rasa tenang, iaitulah gua. Lalu apabila mereka berehat di gua tersebut, mereka tidak pernah mengetahui doa mereka dimustajabkan Allah. Lalu mereka diberikan rahmat, mereka ditidurkan Allah selama 300 tahun. Lalu apabila mereka bangun, mereka menyangka tidur mereka hanya sehari dua, tetapi rupa-rupanya mereka telah tidur selama 300 tahun lebih. Ini berlaku apabila mereka menyadari, apabila mereka membeli sesuatu daripada zaman tersebut, didapati mereka menggunakan duit shilling yang lama, mereka sendiri berbicara dengan bahasa lama, pakaian mereka adalah pakaian orang lama. Jadi dengan itu mereka menyadari mereka bangun bukan di zaman mereka tidur. Itulah kisah pemuda Al-Kahfi, dan kita boleh sudah tangguhkan majlis dengan tasbih kafarah. Semua cerita ini sudah ada dalam fikiran anda. Ini namanya fakta sejarah. Tetapi Al-Quran apabila
merakamkan cerita sejarah. Kita perlu memahami bahawasanya kisah sejarah apabila dirakamkan di dalam Al-Quran, ia bukan sekadar pemberitahuan, ia bukan sekadar berita yang perlu anda tahu. Ia adalah cerita yang memberitahu kepada anda petunjuk, cerita yang mengandungi hidayah, cerita yang memberi anda motivasi dan inspirasi. Cerita ini dirakamkan Allah dalam bahasa Arab. Lalu kita perlu memberikan perhatian kepada unsur-unsur bahasa Arab supaya cerita ini menjadi indah dan anda menikmati keindahan cerita ini. Lalu anda rasai dengan hati anda, bukan sekadar apa yang anda tahu tentang cerita ini, tetapi apa yang anda rasai dalam hati anda, sehingga anda merasakan bahawasanya cerita ini seperti seolah-olah berbicara tentang anda. Dalam cerita ini anda bertemu dengan apa yang anda cari dalam hidup. Itulah sebaik-baik cerita. Sebaik-baik filem adalah apabila anda menonton filem tersebut, anda melihat diri anda dalam filem tersebut. Anda menemui jawapan kepada masalah anda dalam filem tersebut. Ketahuilah tidak ada filem yang terbaik untuk tontonan manusia sampai hari kiamat kecuali kisah-kisah di dalam Al-Quran. Tanpa membuang masa, kita akan bersama dengan ayat 9 hinggalah ayat ke-18. Untuk makluman saudara-saudari, ayah ibu semua, di dalam surah Al-Kahf adalah cerita musafir. Barang siapa membaca suratul Kahf, dan saya difahamkan anda telah selesai membaca suratul Kahf, betul tak? Anda perasan tak? Ada 3 cerita dalam suratul Kahf, dan kesemua cerita itu membabitkan musafir. Betul tak? Ada 3 jenis musafir yang diberkati oleh Allah. Musafir yang pertama adalah musafir untuk mempertahankan iman dalam hati, kerana kalau terus berada di negeri berkenaan mereka akan dibunuh. Lalu mereka bermusafir, namanya hijrah. Dan model ini adalah pemuda Al-Kahf. Musafir yang kedua diberkati oleh Allah adalah musafir menuntut ilmu, dan itu disimbolikkan oleh musafir Musa mencari Khidir alaihi wassalam. Saudara-saudari, bukan semua daripada Melaka kan? Ada jauh daripada Kelantan, ada yang lebih jauh daripada Kelantan dari Melaka sendiri, belajar di UTM. Jadi anda musafir untuk menuntut ilmu. Musafir anda musafir diberkati. Musafir yang ketiga adalah musafir untuk menyebarkan keadilan Islam, dan ia disimbolikkan oleh Zulkarnain. Jadi hidup kita ni adik-adik kena banyak musafir. Sebab itu ada rukun Islam yang kelima, namanya rukun haji. Kerana rukun ini adalah rukun yang perlu ditunaikan dengan cara musafir. Musafir ini untuk apa? Untuk anda meningkatkan kehambaan anda kepada Allah, untuk anda melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Saya bermusafir daripada Kuala Lumpur nak sampai ke UTM Melaka di Durian Tunggal ini. Sebelum saya bermusafir, saya mulakan perjalanan dengan doa menaiki kenderaan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Betul? So perkataan pertama sebelum memulakan perjalanan adalah subhanalladzi. Dan apabila telah saya sampai ke destinasi namanya UTM, saya membacakan alhamdulillah, saya telah selamat sampai. Maka ucapan saya adalah alhamdulillah. Suratul Kahf bermula dengan alhamdulillah, dan surah sebelum Al-Kahf bermula dengan subhanalladzi. Anda perasan tak? Apakah surah sebelum Al-Kahf? Ia adalah surah Isra Mi'raj, dan ayat pertama surah Al-Isra adalah ayat mengenai Nabi memulakan perjalanan untuk menuju ke Sidratul Muntaha, untuk menuju sebelum ke Sidratul Muntaha, untuk menuju ke Baitul Maqdis. Maka surah sebelum suratul Kahf pun mengenai musafir, yaitu musafir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra. Musafir itu telah meningkatkan kehambaan Nabi kepada Allah. Nabi menjadi lebih rasa kehambaan kepada Allah.
maka anda lihat Allah sebut abd dalam suratul Isra, Allah sebut abd dalam suratul Kahf. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Suratul Kahf pun sama, bermula dengan alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi. Jadi adik-adik, sejauh mana pun anda bermusafir, sejauh mana pun anda bermusafir, boleh dengar? Sejauh mana pun anda bermusafir menuntut ilmu, anda kena ingat tiada title yang lebih mulia kecuali hamba Allah. Doktor, profesor, tiada apa-apa di sisi Allah kalau dia bukan hamba Allah. Tidak ada manusia mencapai tempat yang paling tinggi kecuali Rasulullah, tetapi Allah memanggil Rasulullah subhanalladzi asra bi'abdihi. Dan apabila Al-Quran telah selesai, Nabi sampai ke destinasi, maka Nabi mengungkapkan alhamdulillah. Suratul Kahf bermula dengan alhamdulillah kerana Alkitab telah sempurna. Dan suratul Kahf, ia bukan sekadar musafir, ia adalah musafir yang sampai ke destinasi. Pemuda Al-Kahfi sampai ke gua, Musa berjaya bertemu Khidir, Zulkarnain sampai ke utara, ke timur, barat dan ke utara. Jadi adik-adik yang saya hormati sekalian, satu perkara yang indah juga mengenai suratul Kahf, ia adalah musafir kemenangan Islam, perjalanan kemenangan Islam. Anda perasan tak bila anda baca suratul Kahf, ia bermula daripada babak di tempat yang sempit namanya gua. Kemudian anda dibawa pergi ke kebun. Kemudian anda dibawa bersama dengan Khidir naik perahu di atas laut. Kemudian anda dibawa mendarat bersama Khidir di daratan. Kemudian anda dibawa bersama Zulkarnain untuk pergi ke barat, ke timur dan ke utara. Daripada sekecil-kecil lokasi, Islam akan tersebar sampai ke seluruh dunia. Daripada sekecil-kecil gua Al-Kahfi, Allah akan jadikan Islam sampai ke seluruh dunia sebagaimana Zulkarnain melakukannya. Jadi siapa yang susun cerita sebegini, ia adalah susunan daripada yang maha bijaksana, namanya Allah Azza wa Jalla. Adik-adik, untuk makluman kamu juga, suratul Kahf turun adalah untuk menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana Nabi terlupa menyebut insya-Allah. Ya, kalau anda perhatikan ayat di dalam suratul Kahf, anda boleh tanya saya tak nak huraikan di sini kerana nak menjimatkan masa. Antara tujuan suratul Kahf diturunkan adalah untuk menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terlupa menyebut insya-Allah. Tahukah anda cerita ini? Okey. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh kafir Quraisy, apa yang kamu tahu mengenai fityatun ghabu, pemuda-pemuda yang hilang pada zamannya, dan berita kehilangan mereka telah menjadi buah mulut penduduk masyarakat. Jadi kafir Quraisy telah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam soalan ini. Kafir Quraisy juga bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai Zulkarnain, iaitu lelaki yang tawaf timur dan barat. Lalu Nabi berkata, esok saya akan beritahu kamu jawapan kepada persoalan sebegini. Nabi terlupa menyebut insya-Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mendidik Nabi, iaitulah Allah tidak bantu Nabi dengan sebarang wahyu. Nabi terlalu yakin wahyu akan turun untuk beri jawapan. Nabi overconfident. Lalu Nabi terlupa sebut insya-Allah. Lalu Nabi menunggu 15 hari. Nabi menunggu 15 hari. Lama Nabi tunggu baru turun suratul Kahf untuk menjawab persoalan daripada kafir Quraisy mengenai pemuda Al-Kahfi dan Zulkarnain. Pengajaran daripada cerita ini, adik-adik, Al-Quran bila anda nak baca suratul Kahf, biarlah anda baca itu
seolah-olah anda merindukan surah tersebut. Anda seperti bertemu dengan suratul Kahf selepas anda berpisah dengannya begitu lama, seolah-olah suratul Kahf ini kekasih anda. Bayangkan 15 hari anda tidak bertemu isteri tersayang. Apa perasaan anda bila anda bertemu? Berpisah sehari dengan berpisah 15 hari ada beza kan? Jadi bila wahyu tak turun-turun selama 15 hari, Nabi ternanti-nanti, Nabi tertunggu-tunggu, Nabi sangat merindui wahyu turunlah kamu, aku sangat memerlukan kamu. Nabi tunggu hari kedua, Nabi tunggu hari ketiga, Nabi tunggu 10 hari tidak turun-turun. Nabi terlalu amat perlukan wahyu untuk menjawab persoalan daripada kaumnya, tapi tak turun-turun sehinggalah selepas 15 hari. Lalu bila turun suratul Kahf, Nabi sangat-sangat menghargai suratul Kahf. Ini cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Anda kena rasa sangat-sangat hargai surah di dalam Al-Quran. Jangan baca hanya kerana malam Jumaat, jangan baca kerana orang lain baca, tetapi bacalah kerana anda sangat-sangat perlukan petunjuk daripada suratul Kahf. Kerana Nabi ditakdirkan suratul Kahf tidak turun pada esok hari, atau 2 hari, atau 3 hari sahaja penantian. Nabi kena tunggu 15 hari kekasih ini baru diturunkan. So bayangkan betapa seronoknya apabila surah ini yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba jua. Tuan-tuan, puan-puan, adik-adik yang dihormati sekalian, kisah pemuda Al-Kahfi adalah kisah yang ada hubungan rapat dengan akhir zaman. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memaparkan pun cerita Rasul di dalam cerita pemuda Al-Kahfi. Saudara-saudari berada di akhir zaman sekarang kan? Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Nabi tak bersama dengan anda wahai pemuda-pemuda? Tak ada kan? Berapa ramai yang tumbang hanya kerana Rasul tidak diutuskan lagi. Rasul sudah wafat. Rasul berada jauh di Madinah. 1400 tahun Nabi sudah wafat. Lalu ramai orang tumbang, gagal kerana ujian yang menimpa mereka, iaitulah mereka tidak lagi boleh melihat Rasulullah. Sedangkan cerita pemuda Al-Kahfi adalah cerita pemuda-pemuda yang tidak pun dapat melihat Rasulullah, tetapi mereka memahami tinggalan Rasulullah, mereka memahami ajaran Rasulullah, mereka kekal beriman walaupun Rasulullah jauh daripada mereka, walaupun Rasulullah sudah wafat. Sebab kita tidak diberitahu pemuda Al-Kahfi ini pada zaman siapa, tetapi kita meyakini mereka adalah pemuda-pemuda yang hidup pada zaman Rasulullah sudah tidak ada. Mereka kekal dalam keimanan. Lalu apa alasan kita untuk berkata Rasulullah sudah tidak ada, padanlah kami kelihatan begitu lemah dan mudah bergeluman dengan dosa dan maksiat? Alangkah baiknya kalau Rasulullah masih hidup. Jangan kata begitu. Kerana Al-Quran sentiasa ada cerita-cerita tentang pahlawan-pahlawan yang kekal beriman walaupun Rasul tidak diutuskan. Zulkarnain adalah bukan Rasul berdasarkan pendapat jumhur. Bahkan dikatakan dia bukan Nabi, dia adalah raja yang saleh. Maka nampak suratul Kahf menunjukkan sisi-sisi akhir zaman, sisi-sisi Rasul tidak ada. Dan anda mungkin berkata, Ustaz, suratul Kahf ada Nabi Musa, ada Rasul. Perhatikan elok-elok, Allah memaparkan Musa dalam suratul Kahf bukan sebagai Rasul, tetapi sebagai anak murid yang mencari tok guru. Sedangkan cerita Musa dalam surah-surah yang lain, Musa sebagai Rasul. Apa makna Rasul? Tok guru, mengajar kaumnya. Pertama Firaun, kedua Bani Israel. Tapi babak tu tak ada dalam suratul Kahf. Ya, Musa dalam suratul Kahf adalah Rasul, tetapi Allah paparkan sebagai anak murid yang mahu belajar ilmu yang bermanfaat di akhir zaman. Begitu. Jadi tanpa membuang masa, kita bersama dengan ayat yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim.
Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Adakah engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyangka kisah ashabul kahfi dan ar-raqim itu menakjubkan? Antara tanda-tanda keajaiban kami. Okey, kita berhenti sekejap dekat ayat ni. Mari kita cari pengajaran. Pertama sekali, Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat 9, rupa-rupanya cerita pemuda Al-Kahfi bukanlah satu-satunya perkara ajaib yang Allah boleh buat. Ini mukaddimah penting cerita Al-Kahfi. Dan saya terkejut dengan mukaddimah ini, di mana Allah berkata, kamu sangka tidurnya pemuda-pemuda 300 tahun itu adalah perkara paling ajaib kami boleh buat? Jadi ayat ni nak beritahu ada benda lain lebih ajaib daripada tidurnya pemuda-pemuda itu 300 tahun. Ada benda lain lebih ajaib yang kami lakukan. Apakah perkara tersebut? Lebih ajaib daripada tidurnya pemuda-pemuda ini 300 tahun. Katakan bersama dengan anda seorang lelaki, pakaiannya adalah pakaian tahun 1700 Masihi, berbahasa dengan bahasa Melayu 1700 Masihi, dan shillingnya adalah shilling 1700 Masihi, dan dia sedang berada di UTM. Anda akan mengatakan, Masya Allah, bagaimana manusia ini masih lagi hidup 300 tahun. Anda tercengang, anda hairan, anda kata Masya Allah, ini ciri-ciri ajaban, ini ciri-ciri ajaban. Anda tercengang, anda terkejut, anda katakan wow. Tetapi Allah kata, bukan ini sahaja perkara-perkara ajaib. Ada banyak lagi benda ajaib kami buat, kamu tak perasan. Okey, soalan, apa yang lebih ajaib daripada tidurnya pemuda-pemuda ini 300 tahun? Maka para alim ulama berkata, berdasarkan 8 ayat sebelumnya, ayat 8, ayat 7, ayat 6 yang kita tak lalu, Al-Quran lebih ajaib daripada tidurnya pemuda-pemuda ini 300 tahun. Apa makna Al-Quran lebih ajaib daripada tidurnya pemuda-pemuda ini? Okey, cerita pemuda-pemuda ni tidur sebenarnya cerita pasal apa? Cerita pasal kemampuan Allah menghidupkan seseorang yang dimatikan. Walaupun 300 tahun mereka ditidurkan, lalu Allah berkuasa memelihara mereka sepanjang 300 tahun, lalu Allah hidupkan mereka. Maknanya cerita Al-Kahfi adalah cerita kemampuan Allah menghidupkan sesuatu yang mati. Dan anda sangka itu saja kemampuan Allah? Baca Al-Quran, penuh dengan cerita-cerita orang mati hidup balik. Contoh paling mudah, suratul Baqarah. Ada cerita mengenai seseorang yang mati hidup balik, iaitulah seorang lelaki yang mati dibunuh oleh Bani Israel apabila dipukul kepadanya salah satu anggota Baqarah. Lalu dia bangun berbicara menyebut siapa yang bunuh dia. Anda pun tahu dalam suratul Baqarah, Nabi Ibrahim dengan 4 ekor burung, dicincang lumat burung-burung itu, diletakkan di atas gunung. Apa berlaku? Burung-burung tu hidup balik. Dalam Al-Quran ada cerita Isa bin Maryam menghidupkan mayat dengan izin Allah, lalu hidup balik. Dalam suratul Baqarah ada 70 orang wakil Bani Israel. Mereka berkata, kami nak lihat Allah. Mereka biadab kepada Nabi Musa.
lalu Allah musnahkan 70 orang ini. Tetapi Nabi Musa merayu Allah, jangan musnahkan kami kerana kejahilan sebahagian daripada kami. Allah hidupkan balik 70 orang itu kan. Dalam Quran penuh dengan cerita orang mati hidup balik. Anda baca Yasin malam Jumaat, ada tak ayat pasal orang mati hidup balik? Qalu man ba'athana min marqadina hadha. Kan itu cerita orang mati hidup balik. Lalu jangan kata pemuda Al-Kahfi adalah satu-satunya keajaban Allah. Al-Quran syarat dengan cerita tentang orang mati hidup balik. Jadi kesimpulannya, Al-Quran lebih ajaib daripada cerita pemuda Al-Kahfi. Pendek kata, semuanya adalah ayat-ayat Allah yang ajaib. Kemudian, apa yang lebih ajaib daripada pemuda-pemuda ini tidur 300 tahun? Ayat-ayat Allah di angkasa lepas di sekeliling anda. Itu pun ajaib. Sebab para alim ulama kita melihat kepada ayat 7, ayat 8 yang bercerita tentang apa yang ada di atas muka bumi. Kamu tak perhati ke? Cuba kamu perhatikan elok-elok. Kita ambil contoh satu saja, matahari. Matahari adik-adik, cuba anda tengok matahari betul-betul. Cuba tengok kali ini ataupun esok hari bukan dengan sebagaimana kamu tengok matahari sebelum ini. Matahari sebenarnya tidak pernah berhenti walau sesaat daripada bersinar. Matahari sudah menyala berjuta-juta tahun. Tahukah anda? Orang tak belajar sains, dia tidak dapat melihat matahari dengan pandangan yang benar-benar menyebabkan ajaibnya matahari. Matahari sudah berjuta-juta tahun bersinar. Pernah tak matahari memadamkan dirinya walau sesaat? Sedangkan matahari terlalu penat. Saudara-saudari tidak padamkan lampu di masjid ini selama sebulan, apa berlaku? Anda tidak padamkan lampu masjid ini selama sebulan, apa berlaku? Rosak kan? Matahari apa cerita? Matahari itu lampu, tidak pernah ditutup jutaan tahun. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ibrahim, matahari dan bulan sebenarnya sudah terlalu penat dan tenat menghasilkan cahaya. Daibain, matahari sudah penat dek sebenarnya, tetapi Allah tak benarkan matahari untuk memadamkan dirinya. Lalu soalan, siapa yang beri kekuatan pada matahari ya, sampai sentiasa setiap saat mengeluarkan cahayanya? Siapa yang beri kekuatan ini sedangkan dia dah tak larat dah? Allahu Azza wa Jalla. Matahari tidak pernah sesaat pun memadamkan dirinya, mengingatkan kita bahawasanya Allah tidak pernah sesaat mengantuk apatah lagi tertidur. Sebab itu dia jaga matahari daripada berehat walau sesaat. Sedangkan matahari sudah terlalu penat memberikan cahaya kepada manusia. Bahkan matahari lebih senior daripada kamu, betul tak? Kamu umur 20, matahari bukan 20. Matahari 20 juta tahun kot. Tetapi pernah tak matahari mendabik dada kepada Adam yang ada di atas muka bumi? Matahari tidak pernah menyombongkan dirinya kerana dia taat kepada Allah. Dia tidak akan keluar daripada orbitnya walau 1 inci. Kerana kalau dia melakukan sedemikian, bencana besar akan menimpa muka bumi. Nah, dengan melihat matahari sahaja dengan ilmu, anda akan sentiasa tercengang dan berkata Masya Allah. Orang lain tengok matahari tak ada sebarang perasaan, hanya tertengok sahaja. Tertengok masa pergi ke kelas. Tapi orang yang memerhatikan matahari dengan ilmu, mereka akan kata ajaban, ajaib ciptaan Allah.
Jadi ini makna ada yang lebih ajaib daripada cerita pemuda Al-Kahfi. Nah, boleh faham? Kemudian ada perkataan Ar-Raqim. Ar-Raqim ni apa ya? Ada banyak pendapat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pun berterus terang, semua di dalam Al-Quran saya tahu tafsirannya, turun di mana, apa situasinya, kecuali 4 perkataan, kata Ibnu Abbas. Antara perkataan yang Ibnu Abbas tidak ketahui maknanya adalah Ar-Raqim. Jadi kita katakan wallahu alam, tetapi para ulama berusaha untuk memberikan pendapat mereka kerana mereka memahami tidak ada satu kalimah di dalam Al-Quran sia-sia. Lalu Ar-Raqim, salah satu pendapat yang terbaik adalah batu bersurat, batu yang ditulis nama-nama pemuda Al-Kahfi dan cerita mereka serta sifat mereka. Maknanya apa? Pemuda Al-Kahfi, apabila mereka diwafatkan Allah, orang-orang beriman telah menguburkan mereka, dan biasalah kubur mereka akan letakkan seolah-olah batu nisan, dan batu nisan itu tertulis nama-nama mereka dan cerita mengenai mereka. So batu nisan itu adalah Ar-Raqim. Okey, tertulis nama-nama mereka dan karakter mereka. Baiklah, sekiranya Ar-Raqim itu kita anggap sebagai batu nisan mereka, lalu kenapa Allah sebut Ar-Raqim? Ashabul Kahfi dan Ashabul Raqim, kita ambil pendapat adalah kategori manusia yang sama, iaitu pemuda yang tidur 300 tahun, bukan golongan lain. Lalu kenapa Allah mendatangkan perkataan Ar-Raqim? Kerana Allah Ta'ala nak tunjukkan, jangan anggap Ashabul Kahfi adalah makhluk yang mempunyai keajaiban, sebab akhirnya mereka mati. Bila Allah sebut Ashabul Kahfi, anda mula kagum. Penghuni gua tidurnya 300 tahun, Masya Allah, kalaulah mereka masih hidup, anda mahu bertemu dengan mereka. Tetapi bila Allah sebut Ar-Raqim, maknanya mereka mati lepas tu. Sebab tahukah anda, kalau anda perhatikan cerita pemuda Al-Kahfi daripada awal sampai akhir, maka isyarat daripada cerita ini menunjukkan apabila selepas 300 tahun mereka tidur, Allah bangunkan mereka, mereka telah diwafat dan dimatikan Allah pada hari yang sama mereka dibangunkan Allah. Selepas berlaku kejadian, seluruh penduduk negara tersebut menyedari inilah 7 pemuda yang hilang pada masa lampau. Bila mereka bangun daripada tidur, mereka lapar. Salah seorang pergi membeli makanan. Kemudian seluruh penduduk negara itu menyedari pakaian mereka, shilling mereka memberi isyarat mereka bukan datang daripada zaman itu. Dan akhirnya direngkaskan cerita, seluruh penduduk negara itu dan rajanya yang beriman akhirnya menyedari benarlah cerita 7 pemuda yang hilang 300 tahun itu sebenarnya sedang berada pada zaman kita sekarang, dan pada hari yang sama Allah wafatkan mereka. So apa yang anda kagum dengan pemuda Al-Kahfi? Kerana mereka adalah manusia yang tidur 300 tahun, ya kemudiannya pada hari yang sama mereka dibangunkan pada pagi itu, petang itu mereka diwafatkan Allah. So Allah nak berikan kredit pada dirinya sendiri dan bukan kepada makhluk dengan menyebut Ar-Raqim. Maknanya batu bersurat ini menunjukkan bila mereka ditulis nama-nama dan pribadi mereka, menunjukkan mereka telah mati. Sebab itu Ar-Raqim dibuat. Boleh faham? Hikmah disebut perkataan Ar-Raqim. Tetapi ada juga para ulama menyatakan Ar-Raqim adalah kitabullah, wallahu alam Injil katanya, tetapi dalam bentuk Ar-Raqim, iaitu tertulis di atas batu. Yang menjadi sebab keimanan mereka adalah apa yang tertulis pada Ar-Raqim tersebut. Walaupun pendapat ini tidaklah kuat mana, tetapi sila beri perhatian.
Allah tidak mulakan cerita suratul Kahf dengan terus cerita pemuda Al-Kahf. Kerana sebelum cerita pemuda Al-Kahf ini bermula, Allah cerita pasal keagungan Quran. Betul tak? Dan cerita pemuda Al-Kahf bukan ayat pertama, walaupun nama surah ini suratul Kahf. Cerita pemuda Al-Kahf mula pada ayat 9 dan 10. Lalu soalannya sekarang, apa yang ada pada 8 ayat pertama? Maka para alim ulama tafsir kita merumuskan 8 ayat pertama menceritakan mengenai keagungan Al-Quran. Tiba-tiba muncul cerita pemuda Al-Kahfi. Jadi pengajarannya apa? Keimanan pemuda Al-Kahfi ada kaitan dengan kitab Allah, dan berkemungkinan besar wallahu alam mereka menemui Injil atau Taurat, sebab kita tak tahu mereka hidup pada zaman mana. Tetapi lebih kuat pendapat riwayat ahli sejarah mengatakan mereka adalah pemuda-pemuda yang hidup selepas beberapa ratus tahun Isa bin Maryam diangkat naik ke langit. So walaupun orang-orang beriman terus diperangi oleh kerajaan Romawi, tetapi kumpulan-kumpulan pemuda-pemuda 7 orang ini, mereka menemui ayat-ayat daripada kitab Allah, iaitulah Injil, wallahu a'lam. Lalu bila mereka baca, mereka beriman kepada ayat-ayat tersebut. So hikmah cerita pemuda Al-Kahfi diletakkan Allah selepas cerita tentang keagungan kitab Allah, menunjukkan keimanan pemuda-pemuda ini adalah hasil daripada mereka mendengar ayat-ayat Allah. Hasil daripada mereka mendengar kemungkinan adanya tok-tok guru yang mengajar secara senyap-senyap ajaran daripada kitab suci Injil yang masih lagi terpelihara pada waktu itu. Maka mereka ini beriman. Dan dikatakan berdasarkan isyarat-isyarat daripada suratul Kahf, pemuda-pemuda ini adalah anak-anak bangsawan. Pemuda-pemuda ini adalah anak-anak bangsawan. Anda nak tahu tak apakah bukti-bukti daripada ayat-ayat Al-Quran yang memberikan isyarat mereka bukan remaja-remaja yang miskin, tetapi sebaliknya anak-anak bangsawan yang diletakkan harapan untuk mewarisi kerajaan. Dakianus katakan, kalau namanya Dakianus, insya-Allah anda akan tahu beberapa isyarat itu di dalam suratul Kahf sendiri. Jadi macam mana anak-anak muda yang duduk dalam dunia yang penuh dengan kemewahan, handphone gadget di tangan, nak main futsal bila-bila tak ada masalah, Facebook, Instagram adalah zikir setiap hari, selfie adalah ibadatnya. Sebab mereka kaya, mereka anak bangsawan, mak ayah mereka menteri mungkin. Tetapi bila membaca kitab Allah, mereka terkesan dengan ayat-ayat Allah. Maka ini hikmah, kata para alim ulama, diletakkan kisah pemuda Al-Kahfi selepas cerita mengenai Al-Quran memberikan kesan kepada orang beriman. Okey, selesailah ayat yang ke-9. Ayat yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Ingatlah peristiwa ketika kumpulan orang-orang muda itu pergi ke gua, lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, kurniakan kami rahmat dari sisimu, dan berilah kemudahan-kemudahan, dan pimpinlah kami untuk keselamatan agama kami. Ini terjemahan. Baik, saya akan bawa pada adik-adik indahnya ilmu tafsir, ilmu yang membongkar rahsia Al-Quran turun dalam bahasa Arab. Pertama sekali, beri perhatian pada perkataan id. Bila ada if, maknanya anda wajib jenguk ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya ada kaitan dengan keajaiban cerita pemuda Al-Kahfi. Betul tak?
Dan Allah kata sebenarnya cerita pemuda Al-Kahfi bukanlah satu-satunya ayat yang ajaib daripada kami. Ada banyak lagi ayat-ayat kami yang ajaib. Lalu Iz di sini memberi pengajaran. Tak ada yang ajaib dalam cerita pemuda Al-Kahfi kerana mereka adalah pemuda-pemuda yang berdoa kepada Allah. Lalu apa yang ajaib? Mereka hanya berdoa, mereka bukan melakukan perkara-perkara pelik sehingga Allah memberikan kepada mereka bantuan yang pelik. Anda melihat seseorang berdoa, pelik tak? Tak pelik. Lalu Iz menunjukkan tiada yang pelik pada cerita pemuda Al-Kahfi kerana kehebatan mereka adalah kerana mereka berdoa. Mereka berdoa pada Allah. Maknanya apa? Yang ajaib bukan diorang, yang ajaibnya percaturan Allah. Maknanya apa? Bila anda berdoa dengan merintih, dengan ikhlas, ketahuilah Allah sentiasa ada cara untuk bantu anda, dan cara Allah sangat ajaib. Anda tidak boleh membaca bagaimana cara Allah membantu anda. Anda takkan tahu bagaimana Allah mustajabkan permintaan anda. Cara Allah sangat ajaib. Anda lemah, anda tak ada sebarang kekuatan, tapi Allah, dia ada pelbagai cara yang ajaib. So keajaiban itu dipulangkan pada Allah, bukan pada makhluk. Seringkali cerita-cerita besar dalam sejarah dikaitkan dengan kepintaran general perang tersebut. Seringkali cerita-cerita hebat dalam sejarah digambarkan pada kebijaksanaan percaturan komander tersebut. Betul tak? Seringkali cerita sejarah digambarkan pada keberanian pahlawan tersebut. Betul tak? Seringkali cerita sejarah digambarkan kepada ketampanan rupa paras pemimpin tersebut. Al-Quran beritahu kita mukaddimah cerita pemuda Al-Kahf, kepahlawanan pemuda Al-Kahfi, segala-galanya bermula bukan dengan ketampanan, bukan dengan kepintaran, bukan dengan keberanian, tetapi doa kepada Allah. Maknanya kita ni tak ada apa kecuali apa yang Allah beri. Jadi adik-adik, di sini kita pelajari sesuatu. Kalau kita dapat 4 flat sekalipun, ia tiada makna kalau kita jarang berdoa pada Allah. Ini menunjukkan kita yakin 4 flat itu adalah kerana usaha kita. Hati-hati kalau anda berkata sedemikian dalam hati, kerana itu ucapan Qarun. Innama utituhu ala ilmin indi. Saya yang usaha, so saya dapat 4 flat. Dah, kamu tak ada apa. Yang kurniakan kepada kamu ilmu, yang kurniakan kepada kamu kemampuan untuk berjalan ke kelas, yang kurniakan kepada kamu pendengaran untuk mendengar lecture, yang mengurniakan kepada kamu kesihatan lalu kamu dapat datang kuliah, yang kurniakan kepada kamu kemampuan untuk mencatat nota. Semuanya Allah, kamu tak ada apa. Lalu jangan sekali-kali kamu tidak nampak Allah Azza wa Jalla di sebalik apa yang kamu perolehi. Pemuda-pemuda ini mengajar anda tiada makna kita mempunyai harta yang banyak, tiada makna kita mempunyai anak yang ramai, tiada makna kita mencapai title yang paling tinggi dalam akademik kalau kita jarang berdoa atau malas berdoa. Kerana bila kita malas berdoa, ini menunjukkan kita rasa kita kuat. Semua yang telah kita perolehi adalah hasil usaha kita. Jangan dikaitkan dengan Tuhan. Na'udzubillah. Pemuda ini menunjukkan mereka berdoa, maknanya mereka tak ada apa, mereka lemah. Maka orang yang mengakui kelemahannya, orang yang mengakui dirinya lemah, maka Allah akan rakamkan kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah. Jadi betulkan balik niat kita belajar. Anda kena 4 flat,
Anda kena straight A, tetapi tiada makna kalau kita tidak menjadi hamba Allah yang mengakui kelemahannya di hadapan Allah dengan cara berdoa. Okey. Kemudian perkataan awa. Perkataan awa. Awa ni artinya bersandar, berehat dengan selesa. Dan kebetulan di penghujung suratul Kahf ada babak Nabi Musa, id awaina ila sakhrah, iaitulah murid kepada Musa berkata, Tuan Guru Musa, semasa kita sedang melakukan awa kepada sebiji batu besar. Maknanya apa? Ketika kita bersandar dengan sangat selesa untuk berehat di RNR sebelum meneruskan perjalanan, itu namanya awa. Bukan saja-saja Allah letak perkataan awa. Ini menunjukkan pemuda-pemuda ini mereka tidak ada tempat untuk berehat. Mereka terlalu sedih dan pedih. Mereka rasa dunia ini sempit. Mereka sedang mencari tempat untuk bersandar dan menarik nafas lega. Mereka tak ada tempat itu rupa-rupanya. Sedangkan mereka anak bangsawan. Mereka ada banyak sofa-sofa yang empuk. Mereka ada katil-katil dan mereka adalah pemuda-pemuda yang ada duit, yang bila-bila masa saja mereka boleh cari hotel 5 bintang untuk melakukan awah. Tetapi Allah rakamkan pemuda-pemuda ini, mereka mendapati benar dunia ini luas, tetapi manusia syirik kepada Allah. Kami nak sujud pada Tuhan yang sebenar pun kami tidak dibenarkan. Ternyata kami rasa sempit dunia ini. Tiba-tiba mereka melihat ada gua, mereka rasa kat situ kita akan bersandar dengan selesa dan penuh kerehatan, ketenangan dan kedamaian. Ayuh kita ke sana. Subhanallah. Kerana di tempat yang sempit itu mereka boleh melakukan sujud. Sedangkan bumi Allah yang luas penuh dengan kesyirikan, mereka rasa sempit kerana tidak dibenarkan sujud. Subhanallah. Benarlah kata Rasulullah, dunia penjara bagi orang mukmin. Dunia adalah penjara bagi orang mukmin, kerana orang-orang mukmin dikepung oleh mereka yang kafir kepada Allah. Maka benarlah Yusuf alaihi salam apabila memilih penjara, kerana di luarnya adalah wanita-wanita yang memuja dan menyembah syahwat. Lalu Nabi Yusuf berdoa, kalau beginilah perangai manusia, lebih baik aku berada dalam penjara. Dan bila baginda berada dalam penjara, baginda berada dalam tempat yang sempit seperti gua, itulah kelapangan, kedamaian dan ketenangan. So ketenangan itu digambarkan dengan hanya menggunakan perkataan awal. Sebab itu syurga disebut ma'wa, bukan ma'wa. Ma'wa ni tempat berehat, tempat bersandar. Neraka pun disebut ma'wa sebagai perlian kepada ahli neraka. Tahukah anda dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi Ibrahim telah dilihat melakukan awa di langit yang ketujuh. Apa dia? Bersandar pada Baitul Ma'mur. Nabi rehat sebab Nabi dekat dunia sudah berjihad setiap saat. Nabi letih. So bila Nabi wafat, Nabi berehat. Subhanallah. Al-Fityah, kata Al-Hafiz Ibnu Kathir, adalah golongan-golongan yang kurang pengalaman dan kurang pengetahuan, sebab mereka adalah pemuda. Ada kelebihan bila anda kurang pengalaman dan kurang pengetahuan. Bila anda terlalu banyak pengalaman, pengalaman membentuk ketaksuban. Bila anda terlalu banyak pengetahuan yang bukan-bukan, dia membentuk kejumudan. Dan duka citanya, ketika surah ini diturunkan, kebetulan yang paling kuat melawan Nabi adalah orang-orang tua. Abu Jahal yang umurnya 60, Abu Lahab yang umurnya 60. Tetapi yang bersama dengan Nabi adalah orang-orang muda, seperti Mus'ab bin Umair, seperti Zaid bin Thabit, seperti Ali bin Abi Talib. Jadi surah ini memberi isyarat pentingnya pemuda untuk mengubah
negara. Sebab kamu kurang pengalaman, maknanya kamu akan belajar. Kamu kurang pengetahuan, maknanya kamu bersedia untuk belajar. Dan tiada yang boleh mengajar kamu dan memberi kamu pengalaman kecuali kitabullah. Kitabullah akan memberikan kepada kamu pengalaman, pengetahuan dan kematangan. Lalu berlahirlah pemuda-pemuda yang berani melawan arus. Mereka dikurniakan tenaga. Mereka mungkin antara 14 hingga 20 tahun, wallahu alam. Mungkin ini definisi fatan, iaitu tinggi sedikit daripada syab dan kurang sikit daripada tinggi sikit daripada ghulam dan rendah sikit daripada syab, iaitu fatan. Kita boleh katakan 7 orang ini belasan tahun. Dan ini juga memberi isyarat di akhir zaman fitnah Dajjal sasarannya adalah anak-anak muda. Fitnah Dajjal yang diisyaratkan oleh Nabi SAW, sasarannya adalah youth, golongan muda, siswa-siswi remaja. Mereka akan rosakkan generasi pelapis. So berhati-hati, kerana suratul Kahf memberi isyarat. Dan Allah mengiktiraf ketika pemuda-pemuda lain berfoya-foya, tiba-tiba 7 orang ini memilih untuk beriman dan menyatakan luahannya kepada Allah. Lalu anda lihat mereka berdoa kepada Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah. Tuhan anugerahkan kepada kami rahmat yang khusus. Min ladunka artinya dari channel yang istimewa, bukan channel biasa-biasa. Maknanya apa? Pemuda Al-Kahfi bila sampai ke gua, mereka tidak melihat tanda-tanda mereka boleh hidup lama. Sama ada mereka akan ditangkap atau mereka akan mati kebuluran kerana tidak ada makan dan minum di dalam gua, atau dibaham serigala kerana bersembunyi dan mereka tidur, mereka tidak menyedari serigala datang. So bila mereka kata min ladunka, kami sangat benar-benar memerlukan cara yang pelik daripada kamu, wahai Allah, kerana tidak ada benda mustahil bagimu, wahai Allah. Lalu kurniakan kami channel istimewa, walaupun kami tahu kami bukan Nabi dan kami bukan Rasul, tapi kami memahami Engkau adalah Tuhan kepada seluruh orang-orang beriman, dan bukan hanya kepada Rasul. Engkau akan bela kami. Engkau Tuhan juga kepada kami yang bukan Rasul, dan kami remaja biasa yang dahulunya ada dosa. Engkau juga bersama dengan kami, tolong bantu kami. Menurut sains, kami boleh mati di tempat yang bernama gua, tetapi dengan cara kamu tiada yang mustahil. So ini di sebalik makna min ladunka. Rahmat adalah perkataan yang paling besar di dalam suratul Kahf. Rahmat adalah berasal daripada perkataan rahim, dan bukan kebetulan alam 9 bulan bayi dalam perut dinamakan alam rahim. Wa ya'lamu ma fil arham, sebagaimana disebut dalam surah Luqman. Saya nak tanya anda, alam rahim ni luas ke sempit? Sempit. Alam rahim gelap ke tidak? Gelap. Tetapi Allah beri rezeki, mak jaga betul-betul anak dalam kandungan. Seolah-olah apabila pemuda ini sampai ke tempat yang sempit, sampai ke tempat yang gelap, mereka sedang berada dalam belayan Allah Azza wa Jalla. Kasih sayang Allah berada di situ dan tidak ada di tempat yang lain, walaupun kecil, walaupun gelap. Tetapi lihat bayi dalam perut mak. Mak mana tak jaga bayi dalam perut mak? Dipeliharanya dengan sangat rapi. Subhanallah. Maka rahmat adalah kasih sayang Allah, belas kasihan kepada pemuda-pemuda ini. Mereka dambakan daripada Allah. Wahai lana min amrina rasyada, dan tolonglah jadikan keputusan kami ini adalah keputusan yang mengandung rasyada. Maknanya, ya Allah, kami tidak pasti adakah keputusan kami meninggalkan kaum kami ini keputusan yang betul. Adik-adik pun pernah istikharah? Pernah istikharah kan?
Tapi istikharah tak ada mimpi-mimpi pelik-pelik, tak ada kan. Dan tak ada isyarat-isyarat ketenangan hati ke. So macam mana tu? Dah buat dah istikharah tapi tak ada mimpi. Anda nak kahwin katakan, tak ada mimpi menunjukkan wajah muslimat mana yang sewajarnya untuk anda, dan tak ada rasa tenang kepada dua pilihan yang datang kepada anda. Lalu bagaimana? Anda mula keliru. Anda mula keliru dan anda tidak yakin apa pilihan yang terbaik. Maka pada waktu ini anda berdoa, wahai lana min amrina rasyada, ya Allah, aku akan pilih mana-mana yang aku fikirkan yang terbaik. Yang penting biarlah engkau redha. Biarlah engkau redha atas keputusan kami untuk meninggalkan kaum kami dan bersembunyi dalam gua ini. Syekh Mutawalli Sya'rawi dia menimbulkan soalan, kenapa pemuda-pemuda ini lari ke dalam gua? Kenapa dia tidak lari ke negara jiran sebelah? Sedangkan negara jiran sebelah kan ada rumah, boleh mereka berlindung. Dan negara sebelah, negara jiran, boleh anda mendapat kerja. Anda boleh tidak lagi diburu jika anda menyamar. Tetapi mereka berlindung dalam gua. Maka Sya'rawi kata, kemana mahu melarikan diri itu tidak penting. Yang penting kepada siapa anda melarikan diri, bukan ke mana, tetapi kepada siapa. Lalu apabila anda melarikan diri kepada Allah, maka anda sedang bergantung dengan tali yang sangat kuat. Tetapi kalau anda melarikan diri ke negara yang mewah, yang kaya, yang anda sangka anda akan dapat selamat daripada buruan orang-orang kafir, anda bergantung dengan tali yang rapuh. So mereka pergi ke dalam gua. Logik kata gua tidak akan memberikan keselesaan. Sesiapa kalangan anda yang pernah penginapan 3 hari 2 malam di mana-mana gua? Pernah? Cuba try sekali. Cuti sekolah, cuti UTM tak lama lagi. Logik kata anda tidur atas batu. Selesa ke tidur atas batu? Kita tak pernah tidur atas lantai, nak tidur atas batu. Pernah tak tidur tak ada aircon, tak ada kipas? Cuba try padam aircon, padam kipas balik nanti. Pernah tak tidur di tempat yang tak ada aircon, tak ada kipas dan tak ada ubat nyamuk? Nyamuk merata-rata. Cuba rasa sekali dua. Lepas tu tidur dalam gua ni, anda ingat anda akan dengar benda-benda yang best ke? Anda akan cuak bila anda bunyi tapak kaki orang. Anda akan cuak bila dengar bunyi kelawar. Lalu, adakah gua tempat penginapan yang baik? No. Tetapi Allah beri mereka rahmat. Maknanya apa? Macam alam rahimah. Bayi tidur je. Tahu tak? Anda dulu 9 bulan tidur je pun. Selesa dibelai oleh ibu. Maka itulah perumpamaannya pemuda-pemuda ini dalam jagaan Allah. Walillahil mathalil a'la. Ayat 11. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. Lalu kami tidurkan mereka dengan nyenyaknya di dalam gua itu bertahun-tahun yang banyak bilangannya. Baiklah. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ menunjukkan kami letakkan di telinga mereka penutup. Ini menunjukkan Allah akan menguruskan tidur mereka dengan cara yang luar biasa. Ini bukan tidur biasa-biasa. Kerana anda kalau tidur malam ini, kedengaran gedebuk, bunyi cawan jatuh daripada meja. Anda terjaga tak? Anda terjaga sebab tak ada dinding telinga anda. Cuba anda sumbat kuat-kuat. Maka kemungkinan apa berlaku di dunia, walaupun perang dunia ketiga pun anda tidak menyedarinya. So Allah menunjukkan dalam ayat 11, tentera yang pertama Allah tundukkan. Sebaik sahaja mereka berdoa, lihat fadarabna. Fa menunjukkan dengan pantasnya kami mustajabkan doa mereka. Saya nak tanya sekali lagi,
Adakah doa pemuda-pemuda ini doa Nabi? Mereka bukan Nabi. Adakah mereka wali-wali Allah? Kelihatannya pun tidak, kerana mereka adalah anak-anak bangsawan pada asalnya, dan mereka kelihatan seperti mu'allaf yang baru memeluk Islam, yang terkesan dengan Al-Quran ataupun Injil ataupun Kitabullah. Tapi doa mereka mustajab. Ini menunjukkan doa anda pun boleh mustajab walaupun anda ada banyak dosa. Tak perlu valid doa sampai bayar mahal-mahal pada orang. Yang penting anda istighfar terlebih dahulu, baru anda minta apa yang anda mahu. Ramai berdoa minta apa yang dia mahu tetapi lupa istighfar. Macam mana Allah nak perkenankan permintaan itu? Okey, itu tips doa mustajab. Istighfar dahulu. Jadi pemuda-pemuda ini yang tak tahulah baru berapa bulan beriman, tiba-tiba doa mereka mustajab dan Allah datangkan kepada mereka 6 bala tentera. Tentera yang pertama adalah telinga. Allah letak dinding. Ini menunjukkan apa jua berlaku di sekeliling mereka untuk tempoh 300 darab 365 hari. Mereka takkan sedari apa yang berlaku. Soalan saya, apa hikmah Allah sebut tentera yang pertama adalah telinga? Sebab anda semua sedia maklumkan, pemuda ni, apa lagi tentera Allah kepada mereka? Anjing mereka, jaga keselamatan. Apa lagi tentera Allah kepada pemuda-pemuda ini? Bila mereka tidur terkena cahaya matahari, Allah Ta'ala buat cahaya matahari itu tak kena mereka, menyebabkan mereka tidak terkena bahang matahari, dan mereka tidak terjaga daripada tidur mereka. Sebab anda kan terjaga daripada tidur bila terkena cahaya matahari. Apalagi tentera Allah kepada pemuda-pemuda Al-Kahfi, gerakan badan mereka ke kiri dan ke kanan, saluran darah itu pun tentera Allah. Mata mereka terbuka pun tentera Allah. Soalan saya, kenapa dalam banyak-banyak tentera Allah, di dalam suratul Kahf sendiri Allah mulakan dengan telinga? Kerana hidup kita ini perkara paling penting adalah pendengaran. Sebab itu bayi bila lahir, apa yang pertama sekali dilakukan? Diazankan. Ayah tak buat cikgu cak. Ayah tak buat macam tu. Ayah azankan, ninga. Dan mereka yang nazak, anda tahu tak? Orang yang nazak, mereka dah tak nampak anda walaupun anda duduk dekat, tapi telinga mereka masih berfungsi. Maka talqinkan, ajar dia untuk membaca la ilaha illallah. Ini menunjukkan pendengaran adalah perkara pertama diaktifkan Allah, dan pendengaran adalah nikmat terakhir Allah tarik daripada manusia. Maka pemuda-pemuda ini Allah letakkan mereka sebagai pemuda-pemuda yang Allah tutup telinga mereka daripada mendengar perkataan-perkataan mereka yang syirik kepada Allah. Allah tutup telinga mereka daripada mendengar caci maki orang lain kepada mereka bila mereka memilih untuk kekal dalam keimanan. Sekarang mereka tenang di dalam gua, alhamdulillah. So tentera pertama adalah telinga, ada kaitan dengan Al-Quran yang diturunkan. Surah Al-Kahfi kan mula dengan keagungan Quran. Quran anda baca ke? Dulu orang tak baca sebab dia bukan bertulis. Dulu Al-Quran didengari. Rasulullah dengar daripada Jibril. Nabi bukan baca sebab Nabi tak boleh membaca. So Nabi dengar, Nabi follow. Para sahabat pun sama, mereka dengar, Nabi baca, mereka follow. Bukan dalam bentuk bertulis, kerana penulisan Al-Quran datang pada zaman kemudian. Kemudian Allah kata mereka ditidurkan beberapa tahun. Saya nak tanya anda, berapa tahun pemuda Al-Kahfi ditidurkan? 300 tahun kan? Tak ada pun ayat sebelah. Mana dalil anda kata pemuda Al-Kahfi tidur 300 tahun? Ayat sebelah tak kata. Adalah ustaz, ayat selepas ni. Ya betul. Ayat selepas ni akan menyebut mereka tidur selama 300 tahun. Tetapi soalan saya, kenapa mukaddimah cerita ni Allah kata sini nak ada
Sini nah ada. Mereka tidur lama. Berapa lama? Adalah beberapa tahun mereka tidur. Kenapa begitu, Dik? Allah nak ajar kamu fokus kepada perkara yang lebih penting daripada perkara yang kurang penting. Berapa lama mereka tidur? Itu nombor 2 punya cerita. Yang penting, apa yang menyebabkan Allah tidurkan mereka? Mereka berdoa pada Allah. So, nampak tak? Allah sengaja tak nak mulakan cerita ini dengan perkara-perkara yang kurang penting. Allah mulakan dengan perkara yang perlu anda pandang penting, iaitulah kualiti pemuda-pemuda ini. Sebab kalau Allah mention Azza wa Jalla, sebut lebih awal mereka tidur 300 tahun, berkemungkinan anda terus fokus dan membayangkan 300 tahun tu lama, bagaimana jasad mereka survive, dan anda mula terlupa ayat sebelumnya yang menceritakan pasal kualiti mereka, doa mereka kepada Allah dengan penuh tawaduk. Dan anda perasan tak doa mereka pada ayat 10 itu doa seorang diri ke doa berjamaah? Tengok, bila Allah tak sebut 300 tahun, anda boleh fokus kepada babak doa tadi. Ini namanya tadabbur. Anda ulang balik ayat itu, anda lihat dari perspektif berbeza. Ini namanya tadabbur. Oh, doa ini ada Rabbana, bukan Rabbi. Ini menunjukkan, ya Allah, jangan kurniakan hanya kepada saya seorang keselamatan, tolong beri keselamatan yang sama kepada adik-beradik saya ini. Adik-beradik, sedangkan Al-Hafiz Ibnu Katsir dia mengkaji ayat-ayat dalam suratul Kahf, lalu beliau berkata, sebenarnya isyarat-isyarat Al-Quran menunjukkan pemuda-pemuda 7 orang ini berasal daripada pemuda-pemuda yang tidak pun saling mengenali antara satu sama lain. Mereka tak kenal. Lalu tiba-tiba berdoa bersama-sama, dan seperti, jangan beri kebaikan hanya kepada saya, tetapi kepada adik-beradik saya sekali. Innamal mu'minuna ikhwatun. Masihkah anda ingat kita bincang surah Al-Hujurat di sini? Orang beriman adik-beradik. Dia tak suka kebaikan hanya untuk dia. Dia nak kebaikan yang sama kepada yang lain-lain. Mungkin doanya adalah doa orang yang paling baik perangai. Kalau nak banding dengan kawan-kawan yang lain yang mungkin imannya tidak sehebat imannya, lalu dia berdoa pada Allah untuk kami, bukan hanya untuk saya seorang. Sebab itu surah Al-Fatihah, ihdina ke ihdini, walaupun anda semayang seorang diri, ihdina ke ihdini, jangan pentingkan diri sendiri. Ya Allah, beri petunjuk jangan pada saya seorang. Islam adalah agama berjamaah, Islam adalah agama bersosial, iaitulah beri petunjuk kepada semua yang hadir di masjid ini, wahai Allah. Maka sebab itu adik-adik, inilah surah yang terbaik mentafsirkan watawasau bil haq watawasau bis sabri. Saya tak nak petunjuk saya seorang, saya mahu lebih ramai pemuda-pemuda lain dapat petunjuk. Lalu seorang pemuda ini mencari pemuda-pemuda yang lain yang dilihat tidak senang dengan acara tahunan Raja Dakianus, iaitulah pengiktirafannya sebagai Tuhan. So memang pemuda seorang ini mengenal pasti ada beberapa anak muda yang lain yang tak boleh terima upacara ni. Dia tidur. Macam mana dia mengaku dia Tuhan, sedangkan malam-malam dia tidur? Tuhan mana boleh tidur, betul tak? La ta'khuduhu sinatun wala naum. Tuhan, dia tidak akan mengantuk walau sesaat, dan tidak akan tidur. Tiba-tiba mamat tu mengaku dia Tuhan, lalu kita kata, oh Tuhan ya, cuba lawan tidur. Sebab bila kamu tidur, maknanya kamu tak sedar apa berlaku pada kamu. Takkan Tuhan macam tu, tak sedar diri, apatah lagi rakyat jelata yang lain. Kalau pada diri sendiri pun tak sedar apa berlaku, takkan you mengata diri you Tuhan. Nah, kalau benar kamu Tuhan, cuba lawan tidur. Di situ sahaja sudah cukup untuk membatalkan ketuhanan manusia. Subhanallah. Jadi Allah tutup telinga diorang.
thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Ayat 12. Kemudian kami bangkitkan mereka dari tidurnya untuk kami menguji siapakah dari dua golongan di antara mereka yang lebih tepat kira-kiranya tentang lamanya, berapa lamanya mereka hidup dalam gua. Itu terjemahan. Okey, cuba baca thumma berapa saat? Thumma tak sampai 2 saat. Mudah tak nak sebut thumma? Saya tanya, mudah ke tidak? Maka begitulah mudahnya Allah menguruskan 300 tahun. Tak susah bagi Allah. Kerana perkataan thumma, 2 huruf menggambarkan apa berlaku sepanjang 300 tahun. Ia terlalu mudah. Bainal kaf wan nun. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Tak susah untuk Allah memelihara 7 jasad ini selama 300 tahun. Semudah anda membaca thumma. Kerana ayat selepas thumma adalah selepas 300 tahun. Ba'atnahu. Ini tujuan cerita pemuda Al-Kahfi. So jangan pergi kepada isu-isu yang tidak penting. Seperti berapa lama mereka tidur, berapa orang sebenarnya dalam gua, siapa nama-nama mereka. Itu perkara yang kurang penting. Nak kaji-kaji tapi jangan sampai tak nampak prioriti. Al-Quran datang dengan prioriti. Prioritinya apa? Aku tak nak sibukkan kamu dengan berapa orang pemuda tu. Sebab sampai sekarang kita tidak diberitahu berapa orang pemuda tu, betul tak? Dan sampai ke ayat ini kita belum diberitahu berapa lama mereka tidur, betul tak? Sampai ke ayat ini kita tidak diberitahu nama-nama mereka, betul tak? Kenapa? Allah nak kamu fokus. Fokus pada apa? Thumma ba'athnahum. Tujuan kami bawa cerita pemuda Al-Kahfi untuk menunjukkan pada kamu mudahnya kami bangunkan orang yang mati dalam kubur. Tak susah. Kami boleh bangunkan balik kamu daripada tidur kamu di dalam kubur. Anda baca surah Yasin kan? Wa qalu man ba'athana min marqadina hadha. Siapa yang bangunkan kami daripada marqad? Dan anda akan jumpa perkataan rukud sebentar lagi. Tidur mati. Yang hanya membangunkan pemuda-pemuda ini adalah Allah. Lalu Allah yang sama boleh membangunkan anda. Ini tujuan cerita pemuda Al-Kahfi. Tolong faham tujuan cerita supaya kita tidak sibuk berdebat perkara yang tidak penting, seperti warna anjing pemuda Al-Kahfi dan benarkah namanya Ketomir. Itu perbincangan-perbincangan yang tidak penting. Ya, okey. Dan apa tujuan Allah bangunkan mereka? Untuk kami mengetahui daripada 2 kelompok yang kami bangunkan itu, siapa yang paling tepat kira-kiranya. Ini menunjukkan bila pemuda-pemuda ini dibangunkan oleh Allah, ada 2 kumpulan. Satu kumpulan berkata kita tidur 1 hari atau separuh hari. Satu kumpulan lagi berkata tidak penting berapa lama kita tidur. Katakan sahaja Allah lebih mengetahui. Yang penting kita lapar. Itu lebih penting. Lalu gunakan duit perak ini untuk membeli makanan. Tak ada faedah kita berdebat berapa lama kita tidur. Nah, 2 kelompok ini kan muncul dalam ayat-ayat selepas ini. Lalu Allah kata, tujuan kami bangunkan mereka, lam di sini lam al-ghayah. Tak ada tujuan lain kecuali kami nak tengok antara 2 kelompok ni siapa yang paling tepat kira-kiranya. Dan tahukah anda siapa yang paling tepat kira-kiranya? Bukan yang berkata 1 hari separuh hari kita tidur, tetapi yang berkata Rabbukum a'lamu bima labithtum.
serahkan urusan ini pada Allah. Kerana ada perkara yang kita kena akui kita lemah, kita tak ada pengetahuan. Lalu kita kena bekerja dalam perkara yang kita diberi pengetahuan, iaitulah makanan. Ada di pasar, pergi cari makanan. Dan kita ada pengetahuan pasal nak beli makanan kena guna duit, maka fokus. Subhanallah. Jadi yang tu yang tepat. Subhanallah. Soalan timbul, adakah ayat ini menunjukkan sebelum pemuda-pemuda ini dibangunkan, Allah tidak mengetahui yang mana satu yang tepat kira-kiranya? Na'udzubillah, jangan kata begitu. Sebab kalau anda tengok terjemahan, macam ada yang tak kena dengan terjemahan. Kerana ayat ini bermaksud, tujuan kami bangunkan mereka untuk kami lihat siapa yang kira-kiranya tepat. Seolah-olah Allah belum mengetahui siapa yang lebih tepat, lalu dibangunkan untuk Allah melihat siapa yang paling tepat. Dah. So kalau kita nak memahami terjemahan yang lebih baik, kita katakan begini, Allah dah tahu dah sebenarnya akan ada dua kelompok daripada 7 orang ini berbeza pendapat, dan Allah sudah ada pengetahuan tentang apa ucapan tentang kedua-dua belah ini. Lalu Allah bangunkan diorang untuk membuktikan apa dalam pengetahuan Allah akhirnya berlaku. Apa dalam pengetahuan Allah sejak azali. Sebab anda kena tahu, Allah punya pengetahuan tiada batasan. Allah tidak dibataskan dengan masa, kerana masa adalah makhluk Allah. Maknanya apa? Masa lampau Allah tahu, masa depan Allah tahu. Bukankah surah Al-Kahf bermula dengan wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat, cerita pasal syurga? So ini bukan ramalan, ini pengetahuan yang pasti dari masa depan, diberitahu lebih awal dalam Al-Quran. Ini bukan ramalan. Ramalan boleh jadi berlaku, boleh jadi tidak. Tetapi pengetahuan yang pasti, namanya ilmu yakin, ia adalah pemberitahuan dari masa depan yang hanya Allah sahaja mengetahui, tetapi dibocorkan kepada manusia melalui Al-Quran. Mengapa tidak kamu hargai? Begini. Jadi kita memahami ayat 12 ini adalah untuk kami buktikan pada kalian pengetahuan kami akhirnya berlaku, di mana dalam pengetahuan kami akan berlaku perbezaan pendapat. Nah, lihat, bila mereka bangun, berlaku tak perbezaan pendapat tersebut? Ya, berlaku. Ini menunjukkan apa dalam pengetahuan kami pasti akan berlaku. Lalu apa yang kami ceritakan dalam Al-Quran, yakni pengetahuan kami pasti akan berlaku, iaitulah lepas mati hidup balik, ia pasti akan berlaku. Did you understand? Saya harap saya tidak terlalu tinggi berbicara, tetapi itulah poin saya. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Untuk makluman anda, ayat 10, ayat 11, ayat 12 adalah muqaddimah kisah surah Al-Kahf. Maaf, ayat 9, ayat 9, ayat 10, ayat 11 adalah rumusan cerita Al-Kahfi yang akan diperincikan sebentar lagi. Kerana ayat 9 adalah merujuk ayat 10, 11, 12. Ayat 10, 11, 12. Ayat 10 merujuk kepada sebelum tidur, ayat 11 merujuk kepada semasa tidur, ayat 12 merujuk kepada selepas tidur. 300 tahun direngkaskan dalam hanya 3 ayat. Ini menunjukkan kemahabijaksanaan Allah bila menyampaikan cerita. Allah akan mulakan dengan rumusan, and then Allah hurai rumusan. Seolah-olah walillahil mathalil a'la, anda belajar daripada Quran, storyteller yang paling bagus. Nak jadi storyteller tak? Kena baca buku Why Right Brainers Will Rule the Future, Daniel Pink. Antara 5 kualiti orang akan memerintah dunia pada masa akan datang, dia adalah storyteller yang paling bagus. Dia boleh bercerita dengan sangat cemerlang.
So kualiti storyteller anda boleh pelajari daripada pendekatan Allah bercerita di dalam Al-Quran, iaitulah dia beritahu 3 poin and then dihuraikan 3 poin ini. Fasa sebelum tidur, fasa semasa tidur, fasa selepas tidur, direngkaskan terlebih dahulu. Seolah-olah bila anda nak bagi ucapan, anda umumkan, tuan-tuan puan-puan sekalian, saya ada 3 poin. Poin yang pertama mengenai sebelum tidur, iaitulah mereka berdoa. Poin yang kedua adalah semasa mereka tidur, iaitulah Allah memelihara mereka daripada terjaga. Dan poin yang ketiga saya adalah mereka dibangunkan Allah dengan tujuan untuk diketahui siapa yang benar mengenai berapa lama mereka tidur. So dia sebut poin dulu and then baru dihuraikan one by one. Baiklah, poin yang pertama mari saya huraikan. Ini ucapan yang bagus, ini storyteller yang bagus. Dia punya poin diumumkan lebih awal and then dihurai. Sebab kalau anda tak umumkan poin lebih awal, orang tertanya-tanya, kamu ada berapa poin sebenarnya, wahai khatib Jumaat? Kenapa belum selesai lagi khatib ini selepas setengah jam? Berapa poin sebenarnya dia nak sebut sebenarnya? Alangkah baik kalau dia sebut awal-awal, saya ada 3 poin. Maknanya anda memahami, kalau setengah jam tu baru poin yang pertama, lama lagi lah anda perlu menderita, kerana dia ada 3 poin. Jadi ini cara Allah mendidik anda. Ar-Rahman 'allamal Quran. Dia mendidik anda Al-Quran dengan memulakan dengan rumusan and then dihurai 3 fasa berikut. Subhanallah. Maka sebab itu ayat 13 nahnu. Sebab tu ayat 13 nahnu, maknanya apa? Ini cara kami bercerita, yakni ini cara Allah bercerita, bukan makhluk bercerita. Kamu akan dapati cara Allah bercerita tak sama dengan makhluk. Kadang-kadang orang menghargai cerita berdasarkan konten, tetapi ada orang menghargai cerita dengan melihat storyteller, siapa yang sampaikan cerita tersebut. Lalu ayat 13 Allah memunculkan dirinya sebagai pembawa cerita pemuda Al-Kahfi, maka seharusnya kamu hargai. Para alim ulama kita menyebut, apabila Allah menceritakan tentang sejarah, maka anda akan dapati ada 4 kelebihan berbanding manusia yang bercerita. Pertama sekali, maklumat daripada Allah tepat dan tidak ada sebarang kesalahan. Maknanya fakta yang dibentangkan Al-Quran adalah benar, accurate, 100%. Tak percaya, kaji. So ini beza Allah Azza wa Jalla berbanding manusia bila bercerita sejarah. Kerana fakta manusia boleh berlaku silap ke tidak? Boleh berlaku kesilapan. Hipotesis mereka boleh dicabar. Tetapi Allah bila bercerita pasal jasad Fir'aun kami kekalkan, adakah dia hipotesis? No. Tak percaya, kaji mumia di Kahirah yang merujuk kepada Ramses II. Kerana pelik Fir'aun ini, kerana jasadnya mengandungi kandungan garam paling tinggi, menunjukkan dia berada di laut dengan begitu lama. Air laut itu masuk ke dalam tubuhnya, yang sepatutnya dia terdampar dan tenggelam di dasar lautan sebagaimana tentera-tenteranya yang lain. Tetapi siapa yang mengekalkan jasadnya, maka benarlah surah Yunus bila Allah menyebut sedemikian. Bila Allah kata Haman, Allah benar, walaupun segelintir orientalis pada awalnya mempertikaikan. Mana ada Haman pada zaman Fir'aun, Haman pada zaman Babylon Namrud. Akhir sekali mereka mengaku kalah kerana terbukti bukti-bukti arkeologi menunjukkan Haman memang ada sebagai menteri pelaksana agenda Pharaoh. So pertama sekali bila Allah bercerita, faktanya benar 100%, termasuk pemuda Al-Kahfi. So sebarang perincian dalam cerita Al-Kahfi adalah benar. Allah cerita pasal Zulkarnain. Kalau anda tidak percaya, anda kaji. Ia adalah cerita yang benar. Dan bukan sedikit mereka yang mengkaji tentang lokasi yang dituju oleh Zulkarnain. Okey, yang kedua, saya kata ada berapa? Ada 4 kelebihan apabila nahnu naqussu alaik, kami yang ceritakan kepada kamu Muhammad, dan bukan makhluk. Artinya apa? Yang kedua, Allah maha jujur. Maknanya apa?
pembawa cerita tiada kepentingan peribadi. Maknanya apa? Apabila Allah membawa sesuatu babak, ataupun Allah tambah babak yang anda tak sangka, ataupun Allah buang babak tertentu yang anda tak sangka Allah buang babak tersebut, ketahuilah Allah Maha Jujur. Maknanya apa? Tidak ada tambahan babak atau pembuangan babak-babak tertentu dalam sesuatu cerita yang mana tokoh tambah itu adalah tokoh tambah yang didasarkan kepada khayalan ataupun kepentingan-kepentingan tertentu. Tak ada kepentingan. Allah apabila membawa cerita Al-Quran, Allah akan menyampaikannya dengan sangat amanah. Lalu tugas anda adalah untuk mengkaji mengapa Allah perincikan mengenai mereka punya doa, tetapi berapa jumlah mereka sampai kesudah tidak diberitahu secara jazam, secara pasti. Allah tunjukkan bagaimana ucapan mereka di hadapan raja yang kafir, tetapi tiba-tiba anda tidak diberitahu apa kesudahan mereka selepas mereka memberikan ucapan. Adakah mereka dipenjarakan? Adakah mereka diseksa? Tak ada kan? Tak ada dalam cerita Al-Kahfi. Lalu anda terfikir-fikir mengapa babak sepenting itu tidak dipaparkan. Ketahuilah, ada babak yang dibuang, ada babak yang ditambah, semuanya kerana kepentingan kamu. Allah tiada kepentingan kepada cerita-cerita Al-Quran. Kepentingan kamu adalah aku nak beri kamu petunjuk dengan cerita-cerita ini. Tolong hargai setiap babak yang aku tambah atau setiap babak yang aku kurangkan. Pendek kata, penapisan filem. Semuanya adalah untuk tujuan kamu fokus kepada setiap ayat yang telah aku tapis, kerana setiap ayat menawarkan petunjuk hidayah. Dan yang ketiga, kata para alim ulama kita, apabila Allah bercerita, Allah hanya bercerita perkara yang kamu perlukan. Allah tidak akan panjang lebarkan cerita yang tidak kamu perlukan. Dan kalau cerita itu panjang, maknanya memang kamu perlu beri perhatian, kerana masalah kamu ada dalam cerita ni. Masalah kamu ada dalam cerita ni. Maka tidak ada satu ayat pun di dalam cerita-cerita Al-Quran sia-sia. So ini makna nahnu naqussu alaika naba'ahum bilhaq. Kami akan terus menerus menceritakan kepada kamu naba'ahum. Saya menjangkakan ayat ini, nahnu naqussu alaika qissatahum ataupun qasasahum. Tetapi naba'ahum, naba'un artinya berita yang sepatutnya diberi perhatian. Artinya apa? Anda boleh tengok filem apa jua filem, anda boleh baca apa jua buku cerita pasal pahlawan, anda boleh layan apa jua filem superhero, Thor, Captain America dan segala karut marut Hollywood, tetapi sepatutnya yang anda beri perhatian adalah naba'un, iaitulah cerita pemuda ini. Allah tidak kata cerita pemuda ini berstatus khabar, tetapi cerita pemuda ini berdoa adalah cerita yang menggegarkan 7 petala langit, di mana seluruh penduduk langit memberi perhatian apabila mereka berdoa. Kalau malaikat beri perhatian kepada mereka, takkan kamu penduduk bumi tidak beri perhatian kepada kisah mereka. Dan Allah mahu anda beri perhatian kepada babak mereka berdoa tadi, karena ketika mereka berdoa, Allah telah mengangkat kualiti mereka dan cerita mereka sebagai naba'un. Lalu Allah menjadikan cerita mereka kekal sampai hari kiamat. Nama mereka harum mekar mewangi, akan disebut-sebut sampai hari kiamat. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, besarnya pingat yang dipenangi oleh pemuda-pemuda ini, besarnya pengiktirafan daripada Allah, kerana Allah mengiktiraf mereka sebagai naba'un. Perumpamaannya begini, 5 minit pertama berita di TV yang anda lihat, itu namanya naba'un.
Dan apa selepas 5 minit pertama atau seminit pertama itu namanya khabar. Dalam Quran ada khabarun, dalam Quran ada nabaun. Apa beza? Khabar adalah berita-berita sampingan, berita-berita kecil, berita-berita, tetapi nabaun adalah headline yang menyebabkan anda kena beri perhatian. Naqussu ini menakjubkan kerana qassa yaqussu fi'al mudhari' dan bukannya qasasna. Orang belajar bahasa Arab tahu membezakan. Fi'al mudhari' bermakna kami akan terus menerus menceritakan mengenai cerita mereka kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kami takkan ceritakan mengenai pemuda Al-Kahfi ini dengan sekali sahaja penceritaan, iaitu turunnya suratul Kahf. Kami akan ceritakan lagi kepada kamu Muhammad pemuda ini dari semasa ke semasa. Maknanya apa? Subhanallah, Nabi akan melihat di hadapan mata Nabi pemuda-pemuda yang berkualiti dan berakhlak seperti pemuda Al-Kahfi. Bila Nabi lihat mereka, Nabi teringat inilah pemuda Al-Kahfi yang Allah datangkan untuk berada di belakang saya. Maknanya apa? Akan ada sahabat-sahabat Nabi menjadi tafsir kepada pemuda Al-Kahfi yang ada dalam lipatan sejarah. Kerana naqussu menunjukkan, aku akan terus menunjukkan pada kamu Muhammad wujudnya pemuda Al-Kahfi di zaman kamu dan sampai hari kiamat. Maknanya apa? Pemuda Al-Kahfi adalah kisah yang akan berulang, yakni pemuda-pemuda yang mempertahankan iman mereka sampai hari kiamat. Sebab itu Allah tak ikat cerita ini dengan nama. Sebab kalau Allah ikat cerita ini dengan nama, jadilah ia cerita sejarah. Tetapi bila tidak disebut nama, maka jadilah cerita ini mempunyai nilai yang universal. Anda juga boleh menumbuhkan nilai ini dalam diri anda. Semua orang terinspirasi untuk jadi seperti pemuda-pemuda ini. Mus'ab bin Umair terinspirasi dengan innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Adakah anda tidak kenal siapa Mus'ab bin Umair? Masuk Islam di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada umur 20. Ini usia fityah. Dia mahu jadi pemuda-pemuda Al-Kahfi. Lalu depan Nabi, Nabi melihat tafsiran pemuda Al-Kahfi, bahwasanya Quran bukan nak sebut pada kamu wahai Rasulullah sekadar cerita sejarah yang memotivasikan. Bahkan Al-Quran diturunkan kepada kamu untuk menunjukkan bagaimana kamu dipertahankan oleh pemuda-pemuda yang mempunyai sikap yang sama, hati yang sama. Tasyabahat qulubuhum, hati mereka sama kerana dalam hati mereka ada iman. Mus'ab bin Umair meninggalkan kemewahannya, meninggalkan keharumannya, meninggalkan ketampanannya semata-mata untuk bersama dengan Rasulullah. Dia dihalau keluar daripada keluarganya sebagaimana pemuda-pemuda ini dihalau keluar daripada keluarga mereka bila mereka tidak mahu murtad kembali kepada agama asal. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Orang yang belajar bahasa Arab boleh membezakan antara fityah dengan al-fityah. Kalau tadi al-fityah, kalau anda perasan ayat sebelumnya tadi al-fityah maknanya pemuda itu ma'rifah, iaitu pemuda yang ada dalam lipatan sejarah. Tapi sekarang Allah Ta'ala berfirman, kerana kami yang bercerita, kami tahu apa yang telah berlaku, kami tahu apa yang akan berlaku. Lalu Allah Azza wa Jalla menggambarkan akan ada lagi pemuda-pemuda sampai hari kiamat, khususnya di akhir zaman, yang sanggup melakukan apa sahaja demi mempertahankan imannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Lalu dinakirahkan fityah. Dinakirahkan fityah maknanya ditiadakan alif lam pada fityah, sedangkan fityah sebelumnya ada alif lam. Lalu disebut innahum fityah, mereka adalah pemuda. Pemuda mana? Pemuda mana-mana.
dalam mana-mana zaman. Mereka mewarisi sikap dan akhlak Ashabul Kahfi. Apa sikap mereka? Amanu bi rabbihim. Mereka telah ada determination, iaitulah amanu past tense. Maknanya apa? Once kami decide untuk beriman kepada Tuhan yang sebenar, dan kami tak akan sujud di hadapan berhala, kami tak akan review balik keputusan kami. Ia adalah telah. It was a decision from us 7 brothers ini. Subhanallah. Lalu kerana mereka membuat keputusan untuk beriman, kami kuatkan kepada mereka petunjuk. Maknanya apa? Mereka tidak lagi keliru. Masa doa tadi dilafazkan, mereka masih lagi keliru. Adakah keputusan mereka betul ke tidak? Wazidnahum huda. Maknanya apa? Bertenang. Allah beri kepada kamu keyakinan sekarang bahawasanya berada di gua ini adalah keputusan yang tepat sekali. Warabatna ala qulubihim idza qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Dan kami kuatkan hati mereka semasa mereka bangun berbicara, Tuhan kami ialah Tuhan yang mencipta dan mentadbir langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyembah Tuhan selain daripadanya. Jika kami menyembah selain daripadanya, bermakna kami memperkatakan sesuatu yang jauh daripada kebenaran. Kita tamatkan sesi ini sampai ayat 15. Is it okay? Boleh Inilah ucapan pemuda Al-Kahf sebelum mereka melarikan diri. Allah Azza wa Jalla menyebut Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Ini ucapan diorang. Al-Hafiz Ibnu Katsir berkata, ucapan Rabbuna Rabbus samawati wal ard, Tuhan kami adalah Tuhan yang menciptakan 7 petala langit dan bumi. Ucapan ini adalah ucapan yang telah dilafazkan dalam 3 situasi, 3 kondisi. Pertama, ketika sesama pemuda ini baru berkenalan. Yang kedua, ketika majlis keramaian, iaitulah upacara tahunan pengiktirafan Dakianus sebagai Tuhan. Dan yang ketiga, di hadapan Dakianus sendiri. You get it? 3 situasi. Satu ayat ada 3 situasi. Subhanallah. Ini Al-Quran. Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Kondisi yang pertama adalah ketika pemuda ini sedang mencari geng, sedang membentuk jamaah mereka. Bila ada sahaja ucapan Dakianus, mereka adalah remaja-remaja yang sentiasa geleng kepala, seolah-olahnya begitu. Jadi bila anda lihat ada 2-3 orang lagi duk geleng-geleng kepala ataupun membuat, boleh dia buat ucapan macam ni, gila ke apa raja ni? So bila dia buat macam ni ataupun dia geleng, anda ada jumpa geng anda, betul tak? Aku tak berseorangan, aku nampak mamat tu macam tak puas hati juga dengan upacara macam ni. Lalu anda pun pergi dekati dia. Kau sembah siapa sebenarnya? Kau sembah siapa ya? Dakianus ke? Lalu ucapan Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Kita sama, kita satu fikrah, kita satu kepala. Terima kasih atas password ini. Selamat datang, welcome to our club, kelab orang beriman. Subhanallah. So boleh kita katakan dalam bahasa perumpamaannya, Rabbus samawati wal ard ini adalah password yang menyebabkan 7 pemuda yang tidak mengenali pun selama ini akhirnya bersatu sebagai satu jamaah yang kukuh. Subhanallah. Yang kedua, kondisinya apa tadi saya kata? So sekarang bila 7 orang ini sudah membentuk jamaah, lalu mereka berbincang, bermesyuarat di UTM. Macam mana kita ni? Kaum kita tidak beriman dan mereka akan mengiktiraf Dakianus sebagai Tuhan. Okey, kita tak boleh biarkan hanya kita je beriman. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabri. Kita akan pastikan masyarakat kita mengetahui
Dakyanus bukan Tuhan. We need to do something dalam annual gathering Dakyanus. Kita akan berbicara kepada setiap orang yang masuk ke majlis istana Dakyanus. Kita anak-anak bangsawan, kita pakai uniform kita, orang pasti mendengar bicara kita. Setiap seorang ada posisi masing-masing. 1 posisi ni, 2 posisi ni, 7 posisi ni. Kita berbicara dengan tenang, jangan ada orang menyedari tentang kita sedang melakukan kerja-kerja dalaman. Dan setiap kalian bertujuh, pasti ke setiap orang yang kamu dekati, kamu sembang elok-elok, dan akhirnya cuba beritahu dia, Dakyanus bukan Tuhan. Tuhan yang sebenar, Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Dan sekarang bila mereka mula mengganggu majlis Dakyanus, beberapa orang-orang Dakyanus mula perasan, SB Dakyanus mula perasan, ada orang mula kacau majlis seperti menyebarkan risalah haram. Lalu mereka ditangkap dan dibawa menghadap Dakyanus. Lalu mereka dihukum oleh Dakyanus, dan sebelum dihukum Dakyanus berkata, "Hei kamu bertujuh, apa yang kamu sebutkan kepada rakyatku dan pegawai-pegawaiku, Rabbuna Rabbus samawati wal ard, lan nad'u min dunihi ilahan, laqad qulna idzan syatata." Dakyanus, kau bukan Tuhan. Tuhan yang sebenar adalah yang mencipta langit dan bumi. Kami tidak menyeru selain daripadanya. Kalau kami seru selain daripadanya, ia adalah syatata, ia adalah kebodohan. 7 pemuda belasan tahun mengungkapkan perkataan bodoh kepada seorang raja. Bayangkan kemurkaan raja ini. Tangkap, penjara mereka. Esok kamu bertujuh, lanarjumannakum. Kalau kamu tidak kembali kepada agama asal, esok kalian akan mati. Malam ini kalian akan dipenjarakan secara terpisah-pisah. Sebab kalau duduk sekali, mereka jadi kuat. Tapi kalau sel penjara, satu sel seorang, setiap 7 penjara dijarak-jarakkan, maka anda tak ada geng, dan akan didatangkan kepada anda pegawai-pegawai khas untuk torture mental anda. Remaja mana takkan tumbang? Remaja mana takkan tumbang? Apatah lagi yang datang kepada sel penjaranya ketika ditorture bukan pegawai khas terlatih, tetapi mak ayah sendiri. Nak, kau buat apa nak? Mana tak layu, mana tak runtuh, mengalir air mata. Okay, sesi ustaz sudah tamat. Okay, sikit lagi lah insyaAllah. Saya faham insyaAllah. Tapi cerita tengah punchline ni, takkan nak to be continue kan. Sikit je lagi. Saya habiskan ayat 14 cukup lah. Ayat 14 cukup. Jadi bila terpisah-pisah, tengok ayat Allah, warabatna ala qulubihim, walaupun mereka dipisah-pisahkan oleh musuh-musuh Allah, hati mereka diikat bersatu. Anta ana wa ana anta nahnu ruhani fil badan. Kamu aku kamu, kita satu ruh dalam satu jasad. Mereka nak pecahkan kita, jasad kita terpisah, hati kita bertaut. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik. Akhir sekali doa itu berbunyi, fawathiqillahumma rabitataha. Allah, kuatkan ikatan hati kami, jangan biarkan salah seorang daripada 7 antara kami ini mundur ke belakang lalu murtad. Ya Allah, kuatkan hati kami. Warabatna ala qulubihim, walaupun mereka dipisah-pisahkan dan ditorture secara berasingan, ketujuh kekal beriman sampai ke waktu subuh. Dan dikatakan pertolongan Allah datang kerana mereka anak bangsawan. Pasti ada pegawai dalaman yang sudi berkompromi dengan mereka. Masa tu mana ada CCTV,
senyap-senyap mereka beri kunci atau campakkan kepada salah seorang daripada anak-anak ini, lalu dengan kunci tersebut ia bantuan Allah. Sebab itu tidak diceritakan kerana menunjukkan Allah ada cara ajaib lah. Kan tadi anda lalu ayat pasal ajaib, adalah cara Allah tu, tak pentinglah diceritakan, adalah cara Allah tu. Sebab tadi dia orang berdoa min ladunka, maknanya adalah cara Allah menyebabkan mereka melakukan prison break bebas daripada penjara, adalah caranya. So mereka pun melarikan diri, dan saya nak akhiri, saya tidak menepati janji, ayat 15. Please, ini yang terakhir, please. Sebenarnya sebelum mereka dipenjarakan, ini ucapan terakhir mereka. Allahu Akbar, tuan-tuan, perhatikan ucapan ini. Ramai orang tahu pemuda Al-Kahfi punya cerita, tapi tak beri perhatian ayat 15. Doa ni mustajab bila anda berdakwah, anda tolong orang lain dengan perkataan dan perbuatan yang baik, and then anda berdoa, insya-Allah doa anda mustajab. Kalau anda tak tolong orang dengan perkataan yang baik, nasihat yang baik ataupun perbuatan yang baik, sukar untuk doa didengar oleh Allah. Rupanya pemuda-pemuda ini sebelum mereka berdoa Rabbana atina min ladunka rahmah, Allah tunjukkan reverse, Allah undurkan filem ini ke belakang balik dan menunjukkan antara mereka lakukan sebelum mereka berdoa adalah mereka membantu masyarakat dengan perkataan yang baik. Haula'i qaumun attakhadhu min dunihi alihah. Ha artinya litanbih. Qul ya ayyuhan nabi, ya ayyuhalladzina amanu. Ha litanbih, maknanya apa? Tolong beri perhatian. Ini menunjukkan ucapan ini diucapkan ketika majlis yang sangat besar. Seluruh pimpinan negara berhimpun dalam istana raja ini. Seluruh rakyat jelata sedang berhimpun dengan hanya memberi isyarat kepada besarnya majlis ini. Dan mereka sudah mencabar 7 orang pemuda ini. Ulaik, inilah kaum kami. Maknanya apa? Pemuda-pemuda ini berkata, ini kaum kami, kami sayang kaum kami, kami tidak mahu kaum kami melakukan perkara yang bertentangan dengan akal yang waras dan fitrah mereka. Ungkapan qaumuna menunjukkan pemuda Al-Kahfi tidak mengisytiharkan peperangan dengan non-Muslim, bahkan menganggap mereka adalah sebahagian daripada kaum kami. Dengarlah wahai kaumku, kami menyayangi kamu. Subhanallah. Dan dengan menyebut kaum, seolah-olah pemuda ini berkata, bila kalian menganggap manusia sebagai Tuhan, kalian telah menghina nama baik bangsa kalian. Hinanya bangsa kita apabila mengambil selain daripada Allah sebagai Tuhan. Ketahuilah, bila kita sembah berhala yang tangan kita sendiri hasilkan, kita cat dengan tangan kita, and then kita sembah, malunya bangsa kita buat macam ni, kerja-kerja macam ni. Tak malu ke? Seolah-olah pemuda ini membangkitkan reputasi nama baik kaum ini adalah terletak kepada mereka setia dengan Tuhan yang sebenar dan bukan menyembah makhluk, mempertuhankan makhluk. Subhanallah. Dan ucapan lelaki ini yang terakhir daripada saya adalah laula ya'tuna alaihim bisultanin bayyin. Wahai kaumku yang kusayangi, datangkan kepada kami bertujuh sultan. Perkataan sultan sangat indah. Sultan merujuk kepada bukti, maknanya seseorang yang boleh menjadi pembela kamu di hadapan Allah. Pemuda ini nak berkata, bawa mari seorang sultan. Dakianuskan, katakan, cuba jadikan dia sebagai sultan untuk berdepan dengan Allah di hari akhirat.
adakah sultan ini, pemimpin ini, peguam bela ini, pembantu kamu ini akan dibenarkan untuk bercakap di hadapan Allah, justify dirinya sebagai Tuhan. Cabaran daripada pemuda-pemuda ini adalah, bawa mari kamu punya sultan untuk bela kamu di hadapan Allah. Kami tidak sanggup untuk mengiktiraf adanya sultan selain daripada Allah. Sebenarnya ucapan ini diungkapkan ketika pemuda-pemuda ini telah diletakkan di kandang orang salah oleh Dakianus, iaitulah kalian bertuduh didapati bersalah dan esok akan dihukum rejam sampai mati kecuali kalian kembali murtad. Tiba-tiba ucapan pemuda ini menunjukkan bukan mereka di kandang orang salah. Yang perlu mendatangkan peguam bela yang namanya sultan. Yang berada di kandang orang salah adalah kaum kami dan raja kami. Bukan kami yang perlu datangkan sultan, korang yang perlu datangkan sultan. Raja kami bukan Dakianus, raja kami adalah raja segala raja, Allah Azza wa Jalla. Lalu kami tak mahu bersoal jawab dengan Allah. Kamu nak bersoal jawab dengan Allah, bawa mari peguam bela kamu, bawa mari sultan kamu, hadapi Allah. Tiada orang yang akan boleh berdepan dengan Allah untuk justify kenapa dia menyembah selain daripada Allah. Jadi tuan-tuan, saya harap cerita Ashabul Kahfi pada malam ini membuka fikiran anda tentang keindahan nas-nas Al-Quran mengenainya. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.